Tujuan kajian. Tujuan umum kajian adalah mengenal pasti tahap minat dan penerimaan pelajar di PLI UMS terhadap penggunaan kaedah gamifikasi dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan khususnya adalah mengenal pasti tahap minat pelajar di PLI UMS terhadap kaedah gamifikasi serta mengenal pasti tahap penerimaan pelajar UMS terhadap kaedah gamifikasi, dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti hubungan antara tahap minat dan tahap penerimaan. Penyertaan masalah kajian. Yang pertama adalah jurang pedagogi, di mana PTP di PLI UMS masih berpusatkan pensyarah. Pelajar mungkin akan jadi pasif dan rasa bosan. Selain itu, tuntutan abad ke-21 di mana menyasarkan guru mahir teknologi dan inovasi, tetapi kemahiran gamifikasi masih kurang atau rendah. Seterusnya, masalah yang ketiga adalah kekurangan data lokal, di mana banyak kajian tentang gamifikasi dilakukan di sekolah, tetapi dalam konteks guru pelatih di PLI UMS adalah masih sangat kurang. Seterusnya, isu motivasi, di mana guru pelatih perlu diberikan pendedahan dengan kaedah yang fun ataupun lebih menyeronokkan supaya mereka tidak menggunakan kaedah tradisional apabila mereka mengajar di sekolah nanti. Kajian ini dijalankan untuk menjawab 3 persoalan utama berkaitan penggunaan kaedah gamifikasi dalam pembelajaran dalam kalangan pelajar di PLI UMS. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah tahap minat pelajar di PLI UMS terhadap penggunaan kaedah gamifikasi dalam pembelajaran. Persoalan ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana pelajar menunjukkan minat terhadap penggunaan permainan dalam proses pembelajaran. Persoalan kajian yang kedua ialah apakah tahap penerimaan pelajar di PLI UMS terhadap penggunaan kaedah gamifikasi dalam pembelajaran. Persoalan ini bertujuan untuk menilai tahap kesediaan dan penerimaan pelajar terhadap penggunaan gamifikasi sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang boleh meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Persoalan kajian yang ketiga ialah adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap minat dan tahap penerimaan pelajar PLI UMS terhadap penggunaan kaedah gamifikasi dalam pembelajaran. Persoalan ini bertujuan untuk menentukan sama ada minat pelajar terhadap gamifikasi mempunyai hubungan dengan tahap penerimaan mereka terhadap penggunaan kaedah tersebut dalam proses pembelajaran. Dalam kajian ini, definisi operasional digunakan bagi menjelaskan bagaimana setiap pemboleh ubah diukur melalui instrumen soal selidik. Apakah yang dimaksudkan dengan gamifikasi? Gamifikasi merujuk kepada penggunaan elemen permainan seperti mata, cabaran, dan kedudukan dalam pembelajaran digital menggunakan aplikasi seperti Kahoot dan kuis. Seterusnya, tahap penerimaan merupakan pemboleh ubah bebas yang diukur berdasarkan model penerimaan teknologi yang merangkumi aspek persepsi, kegunaan, dan kemudahgunaan. Manakala tahap minat pula bertindak sebagai pemboleh ubah bersandar yang merujuk kepada tahap keterujaan, keseronokan, dan penglibatan aktif pelajar terhadap aktiviti gamifikasi. Kedua-dua konstruk ini diukur menggunakan skala Likert 5 mata dan dianalisis berdasarkan scoring, iaitu rendah, sederhana, dan tinggi. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian teori yang berkaitan dan kajian lepas bagi kajian kami. Gamifikasi merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen permainan seperti mata, ganjaran, dan cabaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini biasanya menggunakan aplikasi seperti Kahoot, Quizzes, Birdwall, dan Quizlet untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Kajian ini berasaskan model penerimaan teknologi yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Model ini menilai penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua aspek utama, iaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahgunaan. Persepsi kegunaan merujuk kepada sejauh mana pelajar percaya bahawa gamifikasi dapat membantu meningkatkan pembelajaran mereka, manakala persepsi kemudahgunaan merujuk kepada tahap keyakinan pelajar bahawa aplikasi gamifikasi mudah digunakan dan tidak membebankan. Berdasarkan kajian lepas, gamifikasi didapati memberi kesan positif terhadap motivasi dan minat pelajar. Kajian oleh Siti Rohani dan rakan-rakan pada tahun 2019 menunjukkan bahawa gamifikasi berjaya meningkatkan minat
dan motivasi belajar. Selain itu, Nurul Ain dan rakan-rakan pada tahun 2018 mendapati bahawa penggunaan Kahoot dapat meningkatkan tumpuan dan penglibatan aktif pelajar dalam kelas. Bukan itu sahaja, kajian oleh Fatih Abdullah dan Khadijah pada tahun 2021 pula menunjukkan bahawa pelajar mempunyai tahap minat dan penerimaan yang tinggi terhadap gamifikasi kerana elemen keseronokan yang diterapkan dalam pembelajaran. Menurut KAP pada tahun 2012, gamifikasi juga dapat membantu mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi seperti pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Kesimpulannya, gamifikasi bukan sahaja meningkatkan minat dan penerimaan pelajar, malah membantu mewujudkan proses pembelajaran yang lebih berkesan dan sesuai dengan keperluan pendidikan abad ke-21 ini. Bagi kaedah penyelidikan, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan. Kaedah ini dipilih bagi mengumpul data berkaitan tahap minat dan penerimaan pelajar di PLI UMS terhadap penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan. Sampel kajian terdiri daripada 57 orang pelajar di PLI sesi 2 di Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS. Responden ini datang daripada pelbagai latar belakang akademik, namun mereka mengikuti kursus yang sama iaitu gamifikasi dalam pendidikan, kaedah pengajaran abad ke-21 dan psikologi dalam pendidikan. Kajian ini menggunakan persempelan mudah kerana responden mudah dihubungi dengan menggunakan platform seperti WhatsApp. Selain mempunyai pengalaman dalam pembelajaran berasaskan pedagogi digital, data dikumpul menggunakan berang soal selidik Google Form yang merangkumi 3 bahagian utama iaitu bahagian A demografi, bahagian B tahap minat dan bahagian C tahap penerimaan terhadap gamifikasi. Akhir sekali, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti mean, peratusan dan kekerapan, serta analisis inference iaitu ujian T dan korelasi Pearson bagi menjawab persoalan kajian. Bagi kajian ini, instrumen yang digunakan ialah soal selidik yang dibangunkan melalui platform Google Form. Soal selidik ini digunakan untuk mengumpul data berkaitan tahap minat dan penerimaan pelajar di PLI UMS terhadap penggunaan kaedah gamifikasi dalam pembelajaran. Instrumen ini dipilih kerana ia membolehkan data dikumpulkan dengan cepat, mudah dan secara sistematik. Soal selidik ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A mengandungi maklumat demografi responden seperti jantina, umur, seksyen dan bidang pengkhususan di PLI serta satu soalan berkaitan pengalaman responden mengikuti pembelajaran yang menggunakan kaedah gamifikasi. Seterusnya, bahagian B mengandungi item-item yang mengukur tahap minat pelajar terhadap penggunaan gamifikasi dalam pembelajaran. Manakala bahagian C pula mengukur tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan kaedah gamifikasi dalam proses pembelajaran. Bagi bahagian B dan C, semua item diukur menggunakan skala Likert 5 mata, iaitu daripada 1 sangat tidak setuju sehinggalah 5 sangat setuju. Skala ini digunakan bagi membolehkan responden menyatakan tahap persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan yang diberikan. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah analisis kajian yang digunakan. Data yang diperolehi melalui soal selidik Google Form dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 26. Analisis ini dijalankan bagi menjawab semua persoalan kajian yang telah ditetapkan. Bagi bahagian A, iaitu maklumat demografi responden, analisis deskriptif menggunakan kekerapan dan peratusan digunakan untuk menghuraikan profil responden berdasarkan jantina, umur, bahagian pengkhususan serta pengalaman mengikuti pembelajaran berasaskan gamifikasi. Bagi persoalan kajian pertama dan kedua, yang berkaitan dengan tahap minat dan penerimaan pelajar di PLI UMS terhadap penggunaan gamifikasi, analisis mean dan sisian piawaian digunakan. Nilai mean yang diperolehi akan ditafsirkan kepada 3 tahap iaitu rendah, sederhana dan tinggi berdasarkan julat skor yang telah ditetapkan.
Manakala bagi persoalan yang ketiga, analisis kolerasi Pearson digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara tahap minat dan penerimaan pelajar. Analisis ini membolehkan kami menentukan kekuatan, arah, serta signifikan hubungan antara kedua-dua pemberi ubah yang dikaji. Dapatan kajian. Menjawab soalan kajian yang pertama, dapatan menunjukkan tahap minat pelajar di PLI UMS terhadap kaedah gamifikasi berada dalam tahap sangat tinggi dengan nilai min sebanyak 4,65 dan sisian piawaian sebanyak 0,43. Berdasarkan interpretasi Palen 2020, skor melebihi 3,67 dikategorikan sebagai tinggi. Nilai sisian piawaian yang kecil menunjukkan jawapan responden adalah konsisten. Ini bermakna majoriti pelajar di PLI memang sangat berminat dengan pendekatan gamifikasi. Untuk soalan kajian yang kedua, di mana tahap penerimaan pelajar di PLI UMS juga berada pada tahap yang sangat tinggi dengan min sebanyak 4,64 dan sisian piawaian sebanyak 0,42. Julat skor minimum di antara 3,40 dan maksimum 5,00. Ini menunjukkan tiada seorang pun responden yang mempunyai tahap penerimaan yang rendah. Dapatan ini membuktikan bahawa pelajar di PLI UMS bukan saja minat, malah mereka bersedia dan terbuka untuk menerima kaedah gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, dapatan paling utama bagi soalan kajian ketiga menunjukkan wujud hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara minat dan penerimaan. Nilai pekali kolerasi Pearson ialah R bersamaan dengan 0,874 dengan nilai P kurang daripada 0,001. Berdasarkan Susan 1988, nilai R antara 0,70 hingga 0,90 dikategorikan sebagai sangat kuat. Hubungan positif ini bermaksud apabila minat pelajar terhadap gamifikasi meningkat, tahap penerimaan mereka juga meningkat. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini dapat dirumuskan seperti berikut, yaitu soalan yang pertama, tahap minat pelajar UMS terhadap pelajar di PLI UMS terhadap kaedah gamifikasi dan tahap pembelajaran berada pada tahap yang sangat tinggi. Soalan kajian yang kedua, tahap penerimaan pelajar di PLI UMS terhadap penggunaan gamifikasi juga sangat tinggi dan terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara tahap minat dan penerimaan pelajar di PLI UMS terhadap kaedah gamifikasi. Dengan berakhirnya dapatan kajian ini, maka berakhirlah juga pembentangan bagi kumpulan kami untuk kursus ini. Sekian dan terima kasih. Sebagai kesimpulan, kajian ini berjaya mencapai semua objektif yang telah ditetapkan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap minat dan tahap penerimaan pelajar di PLI UMS terhadap penggunaan kaedah gamifikasi berada pada tahap tinggi. Selain itu, analisis kolerasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara minat dan penerimaan pelajar. Ini bermaksud semakin tinggi minat pelajar terhadap gamifikasi, semakin tinggi juga tahap penerimaan mereka terhadap pendekatan tersebut. Oleh itu, gamifikasi mempunyai potensi yang besar untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan penglibatan serta motivasi dan pengalaman pembelajaran pelajar. Sekian, terima kasih.